Salam sejahtera kepada Tuan yang dihormati dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kita berasa amat bangga untuk mengkongsikan informasi tentang COVID-19 kepada anda. Saya percaya anda semua mestilah pernah ataupun dapat dikatakan masih menghadapi wabak ini sejak tahun 2020. Virus corona COVID-19 merupakan penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemui. Kes pertama dilaporkan pada bulan Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dengan cara yang berbeza. Tanda dan gejala penyakit ini termasuk demam, batuk kering, dan keletihan. Individu yang berisiko tinggi untuk terkena jangkitan adalah warga emas, kanak-kanak, serta mereka yang mengidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan kronik, dan kanser. Gejala yang serius termasuk kesukaran bernafas atau nafas pendek, sakit dada, atau rasa tertekan di dada, dan kekurangan pergerakan. Sejak wabak ini merebak, kita menghadapi krisis kesihatan yang belum pernah terjadi sebelum ini yang besar. Kerana wabak ini telah menyebabkan kadar kematian yang amat tinggi. Ini merupakan salah satu impak yang sangat serius. Oleh itu, kita akan berkongsi kepada anda tentang langkah-langkah menangani masalah kesihatan mental dan ekonomi yang ditimbul oleh wabak COVID-19. Kita juga akan memberitahu kepada anda terhadap kesan-kesan menjangkiti wabak ini, supaya kita dapat lebih berhati-hati dalam memberi perhatian kepada keadaan kesihatan kita. Wabak COVID-19 yang melanda Malaysia telah memberi kesan yang sangat besar kepada sistem politik, ekonomi, sosial, kesihatan, dan pendidikan negara. Bahkan impaknya juga turut melibatkan institusi keluarga sehinggalah kepada aspek dalaman, psikologi, dan kesejahteraan diri manusia. Next. Kesihatan mental merupakan elemen penting dalam menentukan kefungsian diri manusia dan mempengaruhi tahap kesihatan serta kesejahteraan terutamanya dalam menghadapi penularan wabak ini. Ekoran dari wabak yang berlaku, Kerajaan Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada rakyat Malaysia. Umumnya individu yang menjalani perintah kawalan pergerakan ini ialah orang awam, termasuklah pelajar, pekerja swasta, penjawat awam dan masyarakat Malaysia yang tidak terlibat secara langsung dengan wabak. Hal ini bagi membentang penularan wabak COVID-19 dalam kalangan masyarakat awam melalui pelaksanaan penjarakan social distancing, malahan telah dilakukan oleh pihak berkuasa iaitu polis dan tentera bagi memastikan tiada individu yang melanggar arahan PKP ini. Walaupun pelaksanaan kawalan pergerakan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan adalah untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19, namun ia turut mengundang isu kesihatan mental seperti takut, cemas, tekanan, kebimbangan dan kemurungan. Next. Ini dibuktikan menerusi kajian berkaitan tekanan psikologi semasa wabak COVID-19 terhadap rakyat di negara China menunjukkan berlaku tekanan dalam bentuk cemas dalam kalangan orang awam yang disebabkan 3 perkara utama, iaitu pengumuman rasmi berkaitan pengesahan jangkitan wabak dari manusia kepada manusia. Kedua, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat yang telah dilaksanakan pihak kerajaan. Dan ketiga ialah pengisytiharan oleh WHO berkaitan wabak COVID-19 sebagai masalah kesihatan awam. Next.
Berdasarkan pandemik yang berlaku sebelum ini, kebanyakan petugas barisan hadapan frontliner yang terdiri dari pegawai perubatan, jururawat, dan mereka yang terlibat dalam bidang kesihatan dilihat telah mengalami burnout, depresi, stres, dan kebimbangan. Ini kerana mereka terlalu letih kerana terpaksa bekerja lebih waktu untuk merawat pesakit. Tidak dapat pulang ke rumah untuk berjumpa dengan anak-anak, suami dan isteri, ibu bapa dan ahli keluarga yang akhirnya menyumbang kepada ketidakstabilan emosi. Maka, wabak COVID-19 bukan sahaja memberi kesan terhadap masyarakat tetapi juga memberi impak terhadap petugas barisan hadapan. COVID-19 juga telah memberi kesan kepada ekonomi. Jadwal ini telah menunjukkan kesan kewangan akibat pelaksanaan PKP mengikut negeri di Malaysia. Didapat 7 buah negeri di Malaysia telah mengalami kesan dan impak kewangan melebihi 60% akibat pelaksanaan PKP, iaitu melibatkan negeri Sabah, Kelantan, Perlis, Perak, Terengganu, Pahang dan Kedah. 3 buah negeri mencatatkan kesan dan impak yang tertinggi, iaitu Sabah sebanyak 66%, Kelantan 65% dan Perlis 64%. Keadaan ini jelas menggambarkan bahawa keseluruhan negeri di Malaysia menunjukkan amat terkesan akibat pelaksanaan PKP dari aspek kesan kewangan dengan purata sebanyak 56.9%. Perincian data ini disimpulkan oleh Taha yang telah menjelaskan di antara golongan yang terkesan dari aspek kewangan dalam sektor pekerjaan dan perniagaan adalah mereka yang tergolong dari kelas majikan pekerja, kerajaan dan swasta. Disebabkan oleh hilangan pekerjaan yang mengakibatkan tiada sumber pendapatan, potongan gaji, perniagaan terpaksa ditutup dan permintaan berkurang sama ada dari pemborong atau peniaga. Selain itu, beban kewangan ini juga terjadi apabila terdapat pekerja yang telah diarahkan bercuti tanpa gaji atau dipotong gaji sebanyak 20% hingga 50% sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Selain dari beban kesan kewangan akibat pelaksanaan PKP, sektor pekerjaan di Malaysia juga terkesan dengan penutupan operasi perniagaan yang menyebabkan banyak sektor pekerjaan terpaksa diberhentikan atas dasar sektor perniagaan tidak dapat menampung kos pembelajaran operasi semasa PKP, terutamanya kos pembelajaran upah pekerja. Beban kos pembelajaran pekerja ini tidak dapat ditanggung oleh entiti perniagaan semasa tempoh COVID-19. Ini disebabkan oleh kepincangan dalam aliran tunai sesebuah syarikat yang akhirnya memaksa mengambil tindakan memberhentikan pekerja sedia ada. Keadaan ini amat terkesan sekiranya perniagaan tersebut tergolong dalam IKS kerana ketidakcukupan modal untuk menampung bebanan aliran tunai yang terpaksa ditanggung semasa tempoh PKP yang dilaksanakan. Walaupun terdapat sektor yang dibenarkan beroperasi semasa tempoh PKP, ianya juga tetap memberi kesan kepada institusi perniagaan tersebut kerana terpaksa beroperasi dengan mengikut Standard Operation Procedure, iaitu SOP, yang ketat sehingga membawa kepada kos tambahan kepada syarikat yang terlibat. Hal ini bertambah buruk meninggalkan impak yang ketara kepada syarikat atau pemilik perniagaan di samping sekatan perjalanan yang telah dikenakan menyebabkan rentas negeri atau daerah tidak dibenarkan. Kesannya, perniagaan yang tergolong dalam sektor pelancongan, makanan, pengangkutan, dan lain-lain terpaksa mengambil keputusan memberhentikan operasi dan pekerja. Individu dinasihati menjaga corak tidur dan melakukan aktiviti senaman serta latihan fizikal. Susun aturan tidur perlu kemas, bersih dan tidur dalam keadaan suhu yang bersesuaian. Kajian dari Morgan and All menyatakan corak
tidur yang sehat atau sleep hygiene memberikan impak yang besar terhadap kesehatan psikologi. Aktiviti fizikal dan senaman juga amatlah penting untuk menjamin kesehatan mental yang optimum. Senaman memberi banyak kebaikan bukan sahaja kepada keadaan fizikal, malah kesehatan mental dan emosi yang lebih terkawal. Next. Sorotan kajian lepas dari Cambridge University Press yang dikongsikan oleh Fox melaporkan bahawa selain memberikan kecergasan badan, aktiviti fizikal juga menyumbang kepada peningkatan imej diri dan keyakinan diri, sekaligus meningkatkan kualiti cara berfikir dan menstabilkan emosi. Praktis komunikasi yang berkesan amat penting untuk menangani masalah kesihatan mental akibat tekanan yang dihadapi terutama ketika tempoh PKP berlangsung. Komunikasi akan mencetuskan perubahan yang besar kepada diri sendiri sekaligus berupaya mengubah cara seseorang untuk berfikir dan bertindak, seterusnya bakal mewujudkan komunikasi yang strategik, terutama dalam kelompok masyarakat yang terkesan. Amalan komunikasi dua hala yang berkesan mempunyai pelbagai faedah, misalnya untuk lebih mengenali diri sendiri, mengetahui tentang keadaan sekeliling, membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain, mengubah sikap dan tingkah laku tertentu. Next. Pengurusan emosi berkait rapat dengan kecerdasan emosi yang bermaklumat untuk mencapai kesejahteraan kediri. Individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi mempunyai kesedaran untuk mengetahui emosi diri sendiri, self-awareness, mampu mengawal atau mengarahkan emosi yang mengganggu dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran yang berubah-ubah, self-control, menguruskan hubungan dengan individu lain dengan baik, social skills, mempertimbangkan perasaan orang lain terutama ketika membuat keputusan, empati, serta menyedari apa yang mendorong mereka mencapai maklumat, motivation. Next. Beberapa langkah pantas diambil melalui Kementerian Kewangan dan Majlis Tindakan Ekonomi (MTE) bagi menangani isu ekonomi dengan segera. Pertama, Jabatan Perangkaan mengumumkan keluaran dalam negeri kasa KDNK negara menyusut lebih kecil iaitu 0.5% pada suku pertama tahun ini, dan ini didorong oleh peningkatan permintaan dalam negeri dan prestasi ekspor mantap, terutama untuk produk elektrik serta elektronik. Selain itu, kerajaan menyedari masalah guna tenaga tidak penuh berkaitan masa atau time-related underemployment yang merujuk kepada individu bekerja kurang 30 jam seminggu. Terdapat 2% daripada tenaga buruh pada suku pertama tahun ini dalam kategori berkenaan. Secara konklusinya, COVID-19 adalah krisis kesihatan global yang memerlukan usaha bersama untuk menghadapinya kerana wabak ini memberikan banyak impak yang mendalam kepada manusia seluruh dunia, seperti impak terhadap kesihatan mental dan juga ekonomi. Apakah kita yang perlu memberi perhatian adalah kita haruslah berusaha bersama-sama untuk menghadapinya dengan melaksanakan tanggungjawab kita seperti menjaga kebersihan dan memakai topeng muka pada bila-bila masa. Tambahan pula, setiap individu patutlah mengambil iktibar dan pengajaran dari apa yang berlaku sepanjang kehadiran wabak COVID-19 ini dan memastikan aspek emosi, tindakan, pemikiran dan sebagainya berada dalam keadaan yang baik.